Ini tentang ibu bapa Nabi, status. Adakah ibu bapa Nabi tu kan dia tentang masuk neraka ke macam mana? Dia berkaitan dengan tu lah. Rekam ni. Masuk dalam tu ya, masuk dalam. Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ikhwah, akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang berbahagia dan penuh barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi masa dengan hal-hal yang bermanfaat, iaitu untuk kita sama-sama memperteguhkan iman kita dan keimanan kita berdasarkan kepada akidah Ahlussunnati wal Jamaah, menyambut apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, maka kalian nescaya berjaya. Jadi asas kejayaan itu adalah akidah yang sahih menurut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda terima daripada Allah Subhanahu wa taala dan baginda sampaikan kepada sahabat-sahabat baginda dan seterusnya lah, berkesinambungan sehinggalah ke masa kita ini yang dikenali dengan akidah Ahlussunnati wal Jamaah berdasarkan kepada kitab karangan Kiai Muhammad Idrus Ramli, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50, dan kita masih berbicara tentang sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang harus bagi Allah Ta'ala sebagaimana yang telah kita bincangkan dahulu, hanya satu sahaja, iaitu disebutkan di sini ialah fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu, melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Dan di antara topik yang dibahaskan bawah perbincangan sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu kewajipan beragama sebelum datangnya syarak, di mana Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat berdasarkan kepada dalil-dalil yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kewajipan untuk beriman dan beragama itu hanya telah datang setelah diturunkannya, hanya datang setelah turunnya wahyu dan disampaikan oleh Rasul. Ini berdasarkan banyak ayat-ayat Al-Quran, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutuskan seorang rasul, dan kami tidak akan mengazab
sesuatu kaum sebelum kami mengutuskan seorang rasul. Dan banyak lagi dalil-dalil lain yang telah kita bincangkan. Dan di bawah topik tersebut, kita akan menyambung perbincangan kita dengan satu persoalan yang berkaitan, iaitu apakah pandangan ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang status kedua orang tua Rasulullah SAW. Yang kita ketahui bahawa kedua ibu bapa baginda Rasulullah SAW, iaitu Sayyid Abdullah dan juga Sayyidah Aminah, itu merupakan dua orang, kedua-duanya itu meninggal sebelum daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan sebagai rasul. Abdullah contohnya meninggal dunia ketika baginda masih lagi dalam kandungan ibunya Sayyidah Aminah. Manakala Sayyidah Aminah pula meninggal ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia sekitar 6 tahun. Jadi Rasulullah SAW masih lagi belum menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dan secara umumnya, bagaimana pula dengan status Ahlul Fatrah? Maksudnya Ahlul Fatrah, orang-orang yang jauh dari informasi Rasul sebelumnya dan tidak mengikuti masa Rasul berikutnya, masa kerasulan berikutnya. Maknanya orang-orang yang berada, contohnya di antara zaman Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada sekitar 5 abad lebih. Sekitar 5 abad lebih, dan tidak ada rasul atau nabi yang diutuskan selain daripada kedua orang ini, iaitu baginda Rasulullah dan juga Sayyiduna Isa alaihi wasallam. Jadi bagaimana kedudukan orang-orang yang hidup di zaman ini yang tidak bertemu dengan masa rasul sebelumnya dan tidak juga bertemu dengan masa Rasul yang sesudahnya. Jadi ini disebut sebagai Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah. Zaman ketiadaan Rasul dan Nabi. Baik. Jadi berdasarkan ayat-ayat yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu, para ulama memberikan kesimpulan bahawa kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang selamat di akhirat. Apa maksud selamat? Selamat maksudnya mereka terselamat daripada api neraka dan masuk ke syurga. Kerana status mereka berdua sebagai Ahlul Fatrah, iaitu orang-orang yang jauh dari informasi Rasul sebelumnya dan tidak mengikuti masa kerasulan berikutnya. Ini termasuklah dengan Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Muttalib datuk Rasulullah, Hashim moyang Rasulullah, dan seterusnya lah. Siapa-siapa sahaja yang disebut sebagai Ahlul Fatrah. Pendekatan ini dianggap konsep yang paling kuat sebagai dalil bahawa kedua orang tua Rasulullah SAW adalah orang yang selamat di akhirat. Sementara kaum Wahabi pula meyakini bahawa kedua orang tua Rasulullah SAW akan masuk neraka dengan alasan hadis dalam Sahih Muslim sebagaimana berikut. An Anasin radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi? Qala finnar. Falamma qaffa da'ahu. Faqala inna abi wa abaka finnar. Dari Anas radhiyallahu an, seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, ayahku berada di mana? Lalu Rasulullah SAW pun bersabda kepada lelaki tersebut, di neraka. Setelah lelaki itu berpaling, Rasulullah SAW bersabda, ayahku dan ayahmu di neraka. Baik, dalam hadis di atas ada penjelasan bahawa ayah Rasulullah SAW dan ayah lelaki yang bertanya tersebut masuk neraka. Baik, menghadapi hadis ini, kerana hadis ini dianggap ada muskil, maka menghadapi hadis ini, para ulama memberikan beberapa jawapan. Pertama, hadis tersebut merupakan hadis ahad. Maksud hadis ahad ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kurang daripada darjat mutawatir. Kalau mutawatir ni jumlahnya banyak. Banyak maksudnya 10 ke atas. 10 ke atas. Kerana ulama sendiri berbeza-beza pendapat dalam menentukan berapakah jumlah perawi yang boleh dianggap sebagai mutawatir. Hadis itu mutawatir.
Jadi setengah ulama kata 10 dan ke atas. Pada setiap peringkat rawi. Maknanya ada, katakan ada 2 atau 3 peringkat rawi, maka pada tahap pertama juga ramai, kedua juga ramai, ketiga juga ramai. Dan ini menjadikan hadis tersebut sebagai mutawatir dan bersifat qat'iyyus thubut. Maknanya hadis itu dapat dipastikan benar. Dan ramainya perawi ini memustahilkan mereka berhimpun untuk satu-satu pendustaan. Mereka mustahil untuk berhimpun untuk satu-satu pendustaan. Ataupun juga hadis mutawatir, maksudnya hadis yang sama, yang hadis yang sama ada secara lafaz ataupun maknanya, yang diriwayatkan daripada jalur yang banyak. Jadi kalau hadis ahad ni maksudnya lah hadis yang diriwayatkan melalui satu jalur yang bersifat zanni ataupun presumptif zan, bersifat tidak sampai kepada darjat qat'i, dan dia bukan qat'i. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran di atas sifatnya qat'i. Ayat yang Quran kita baca tadi sudahlah qat'i, muhkamat pula, bukan mutasyabihat. Kita dah bahas apa dia muhkamat dan mutasyabihat. Dan dapat dipastikan benar. Ayat Al-Quran pasti benar. Kerana itu dengan sendirinya hadis ini menjadi gugur kerana berlawanan dengan dalil yang lebih kuat dan qat'i. Ini kaedah pertama para ulama ketika berhadapan dengan hadis riwayat Muslim tadi. Yang kedua, hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi beberapa hadis yang hanya diriwayatkan oleh Muslim terdapat kejanggalan dan menjadi perbincangan para ulama, dan antara lain hadis di atas. Dan ni perlu dibincangkan dari sudut ilmu hadis lah. Kerana ada beza antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, syarat-syarat yang dipegang oleh Imam Bukhari serta syarat-syarat yang dipegang oleh Imam Muslim, serta manhaj atau metodologi yang pakai oleh Imam Muslim dalam sahihnya tersebut. Ini ada perbincangan para ulama. Tapi hasil atau kesimpulan yang dibuat oleh para ulama sebagaimana yang dicatat oleh Kiai Idrus Ramli di sini ialah terdapat dalam hadis riwayat Muslim tersebut ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beliau terdapat kejanggalan dan menjadi perbincangan para ulama, di antaranya lah hadis yang kita bacakan tadi. Dan ketiga ialah sanad hadis di atas melalui jalur Hammad ibn Salamah, seorang perawi yang menjadi pembicaraan para ulama tentang hafalannya. Jadi hafalan dia ni ada permasalahan sedikit. Dalam hadisnya banyak terdapat kejanggalan. Menurut para ulama, kejanggalan tersebut terjadi kerana anak tirinya menyisipkan hadis-hadis yang janggal dalam catatan-catatannya, sementara Hammad sendiri tidak hafal terhadap catatan-catatan tersebut. Jadi ia menyampaikan hadis melalui catatannya, sehingga terjadi kekeliruan. Oleh kerana itu Al-Bukhari tidak meriwayatkan sama sekali hadis-hadisnya, sementara Imam Muslim meriwayatkan hadis melalui Hammad hanya melalui jalur gurunya Thabit Al-Bunani dalam hadis-hadis yang pokok. Kemudian keempat, redaksi hadis di atas yang di antara isinya ayahku dan ayahmu di neraka tidak disepakati oleh para perawi. Inna abi wa abaka finnar. Statement ataupun redaction seperti itu tidak disepakati oleh para ulama atau para perawi. Redaksi tersebut adalah redaksi melalui jalur Hammad bin Salamah yang meriwayatkannya dari Thabit Al-Bunani, meriwayatkannya dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Jalur ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna jalur sanad ni. Redaksi tersebut berbeza dengan redaksi yang melalui jalur Ma'mar bin Rashid meriwayatkan daripada Thabit Al-Bunani tadi dari Anas bin Malik. Makna ada jalur lain yang menggunakan redaksi idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar. Bermaksud apabila kamu melewati kuburannya orang kafir, maka sampaikan kabar gembira kepadanya dengan masuk neraka. Okay.
Baik, dari segi riwayat, Ma'mar lebih kuat daripada Hammad bin Salamah. Ma'mar bin Rashid tadi lebih kuat riwayatnya atau daripada Hammad bin Salamah. Para ulama tidak mempersoalkan hafalannya. Hadisnya juga tidak ada yang dianggap janggal, dan Al-Bukhari dan Muslim sepakat menerima hadisnya dalam sahihnya, dan hal ini berbeza dengan Hammad bin Salamah tadi. Hadis yang melalui jalur Ma'mar diriwayatkan oleh Al-Bazzar, At-Tabrani, Al-Baihaqi dari Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu. At-Tabrani contohnya meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Bazzar, kemudian Al-Baihaqi dan Ad-Diya dalam Al-Mukhtarah. Ad-Diya meriwayatkan dalam Al-Mukhtarah. Dan Al-Hafiz Al-Haythami berkata dalam Majma'uz Zawaid juzuk pertama halaman 118, para perawinya adalah para perawi hadis sahih. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah ibn Umar seperti dalam redaksi hadis Ma'mar. Apa redaksi hadis Ma'mar? Iaitu idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar. Apabila kamu melewati kuburannya orang kafir, maka sampaikan kabar gembira kepadanya dengan masuk neraka. Kabar gembira ni sebagai sebagai satu penghinaan saja kepada orang-orang kafir tu. Bukan kabar gembira betul, maksudnya sebagai suatu nak menambahkan lagi kehinaan kepada orang kafir tadi. Maknanya kabarkan kepada mereka tu akan masuk neraka. Dari sini akhirnya dapat diketahui bahawa redaksi pertama dalam riwayat Muslim adalah termasuk hasil pengolahan perawi, iaitu Hammad bin Salamah yang meriwayatkan hadis tersebut dengan maknanya sesuai dengan pemahamannya, sedangkan redaksi asalnya adalah seperti yang terdapat dalam riwayat Ma'mar. Jadi hadis sahih apabila bertentangan dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat, maka hadis tersebut harus ditakwil dan mendahulukan dalil-dalil lain yang lebih kuat sebagaimana dalam yang dinyatakan dalam perbincangan ilmu usulul fiqh. Dan sebenarnya perbincangan tentang status kedua ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah perbincangan yang lama yang telah dibahaskan oleh para ulama silam. Antaranya yang terkenal ialah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dia telah mengarang beberapa karya khusus berkaitan dengan persoalan ini sahaja. Antaranya ialah Masalikul Hunafa fi Abawayil Mustafa. Yang ini ada dimuatkan dalam himpunan fatwa dia, Al-Hawi lil Fatawi, karangan Al-Imam Jalaluddin Suyuti. Kemudian karyanya yang lain, risalah yang lain ditulis ialah At-Ta'zim wal Minnah fi anna abawayar rasuli fil jannah. Mana daripada tajuk ni kita tahu bahawa kedua-dua berdasarkan daripada kajian dan penelitian Al-Imam As-Suyuti terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis menegaskan bahawa kedua ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu masuk ke syurga. Kemudian Ad-Darajul Munifah fil Aba'i Syarifah juga karangan Imam As-Suyuti. Kemudian Nashrul Alamainis Al-Munifaini fi Ihya'il Abawaini Syarifain. Kemudian Al-Maqamah As-Sundusiyah fi Nisbah Al-Mustafawiyah, dan seterusnya As-Subulul Jaliyah fil Aba'il Aliyah. Ini semua adalah risalah-risalah yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti bagi merongkai permasalahan berkaitan dengan status kedua ibu bapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dapat kita simpulkan di sini bahawa kedua ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu masuk ke syurga, termasuk dalam kalangan Ahlun Najah, iaitu orang-orang yang terselamat daripada azab neraka berdasarkan dalil-dalil yang paling kuat yang terdapat di dalam Al-Quran sendiri. Boleh semak kembali perbincangan kita yang lalu, dalil-dalil yang disenaraikan dari halaman 192 hingga halaman 194. Boleh lihat di situ. Baik, kemudian terutusnya para rasul. Jadi keempat, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ini termasuk dalam bab sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apa maksud kita kata sifat yang harus bagi Allah SWT? Ialah fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu. Maksudnya harus bagi Allah Ta'ala melakukan satu perkara yang mungkin atau meninggalkannya sahaja. Terserah kepada Allah. Tidak ada yang mewajibkannya dan tidak ada yang memustahilkannya. Maknanya terpulang dan terserah kepada kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat dan Allah Ta'ala boleh tinggalkan. Di antaranya ialah tentang pengutusan para rasul. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahawa mengutus para rasul bagi Allah merupakan sesuatu yang jaiz atau boleh melakukannya. Atau orang Melayu kita kata harus. Seandainya Allah tidak mengutus para rasul, bagi Allah tidak ada masalah. Jadi mengutus para rasul ni bukan wajib bagi Allah Ta'ala. Bukan wajib. Makna wajib apa? Wajib ni mesti buat, tak boleh tidak. Mesti ada, tak boleh tiada. Itu maksud wajib. Kalau mustahil, sebaliknya pula. Mesti tiada, tak boleh ada. Jadi, harus kat mana? Harus kat tengah. Terserah. Nak buat boleh, tak buat pun boleh. Nak utuskan Rasul pun boleh. Kalau Allah Ta'ala tak nak utuskan Rasul pun, tidak menjadi apa-apa masalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutusnya para Rasul merupakan anugerah dari Allah semata-mata bagi umat manusia. Akan tetapi manusia wajib beriman kepada para rasul yang telah diutus. Berkaitan dengan hal tersebut, ada dua kelompok yang berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu pertama golongan Mu'tazilah dan Syiah, yang berpendapat bahawa Allah wajib mengutus para rasul sesuai dengan kaedah mereka bahawa Tuhan wajib melakukan yang baik dan yang terbaik bagi manusia, yang telah kita bahaskan dahulu. Yang kedua pula ialah golongan Sumaniyah dan Barahimah, di mana Barahimah ni merupakan orang-orang Hindu di India. Barahimah ni daripada kalimah Brahmana, Brahmin, golongan Brahmin, Barahimah, yang berpendapat mustahil Tuhan mengutus para rasul. Mereka memustahilkan. Bila kata mustahil, makna tak mungkin ada. Sama sekali tak mungkin ada. Okay. Bagi Mu'tazilah dan Syiah, mewajibkan. Makna mesti, tak boleh tidak. Ahlussunnah wal Jamaah dia kat tengah. Harus sahaja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Buktinya ada zaman di mana Rasul tak diutuskan. Kita sebut tadi Ahlul Fatrah. Actualnya berlaku. Makna perkara tu betul-betul terjadi. Maknanya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya tu ada 500 tahun lebih. Kalaulah sekiranya Allah Ta'ala tu wajib mengutuskan para rasul, artinya bila wafatnya seorang rasul, Allah Ta'ala akan hantar seorang lagi. Wafatnya seorang rasul akan hantar seorang lagi. Wafatnya seorang rasul akan hantar seorang lagi. Dan begitulah seterusnya. Tapi yang berlaku antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, apabila Nabi Isa diangkat ke langit, tidak ada rasul diutuskan. Dan sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah baginda diutuskan. Jadi kalau wajib, maknanya setiap zaman mesti ada. Tapi apa yang berlaku itu membuktikan bahawa Allah Ta'ala tu harus sahaja mengutuskan para rasul. Tidak wajib, tidak juga mustahil. Jadi dewasa ini kaum Mu'tazilah sudah tidak ada sejak ratusan tahun yang silam. Akan tetapi ideologi dan metodologi mereka diadopsi ataupun diterima pakai oleh kelompok Zaidiyah dan juga Syiah Imamiyah. Zaidiyah ni banyaknya terdapat di Yaman. Terdapat banyak di Yaman. Manakala Syiah Imamiyah ni merujuk kepada Syiah Imam 12. Syiah Imamiyah ni dia ada beberapa aliran. Ada Syiah Imamiyah Ismailiyah, atau ringkasnya kita sebut Syiah Ismailiyah, atau juga disebut juga Syiah Batiniyah. Satu lagi yang majoriti ialah Syiah Imamiyah Isna Asyariyah ataupun Imam 12, yang merupakan mazhab majoriti di Iran dan juga di Iraq. Iraq kira-kira 70%, 60 ke 70% rakyatnya tu adalah daripada orang-orang Syiah. Begitu juga di Lebanon, juga banyak Lebanon Selatan, orang Hizbullah tu Syiah Imamiyah. Dan juga di beberapa tempat lain di dunia, di India, di Pakistan, di Afghanistan juga terdapat. Bahkan di Malaysia ni pun ada juga segelintir orang Melayu yang menganut Syiah di Indonesia.
Baik. Jadi orang Syiah Zaidiyah maupun Syiah Imamiyah ini dari sudut metodologi dan ideologi mereka banyak ambil daripada Mu'tazilah. Kerana itu dalil-dalil rasional tentang wajibnya mengutus para rasul bagi Allah dijadikan dalil rasional wajibnya mengangkat seorang imam sepeninggal Nabi SAW di kalangan Syiah Imamiyah. Jadi bagi Syiah Imamiyah wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan seorang imam selepas daripada wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan imam itu menurut Syiah Imamiyah kedudukannya juga adalah maksum sebagaimana maksumnya Rasulullah SAW dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi belakangan kerana dalil-dalil rasional tersebut sangat lemah, maka Syiah beralih kepada dalil nas. Sebelum ni mereka guna dalil akli, dalil rasional. Tapi kemudian mereka beralih kepada dalil nas bahawa para imam Syiah telah ditetapkan sebagai imam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi nas itu sama ada secara jali, nas yang terang, yang jelas, ataupun nas secara khafi, yang tersembunyi, yang tidak jelas. Kerana secara isyarat saja. Tetapi menurut Al-Imam Al-Haramain dalam kitabnya Al-Irsyad ila Qawaati'il Adillah, ila Qawaati'il Adillah fi Usulil I'tiqad, dia kata apa? Tetapi nas tersebut hanya mengada-ngada, hanya dibuat-buat. Baik. Yang pastinya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangkan nas bagi menunjukkan siapa yang menjadi pengganti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengganti Rasulullah SAW itu dipilih melalui syura. Berlaku syura di antara para sahabat Nabi SAW ridwanullah alaihim ajma'in. Lalu setelah itulah terlantiknya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada sebarang nas yang menunjukkan kepada Ali ataupun kepada Abu Bakar atau kepada mana-mana sahabat. Kerana kalau ada nas, sudah tentulah para sahabat akan berpegang kepada nas tersebut. Akan berpegang kepada nas tersebut. Walaupun ada yang bagi alasan kata bahawa Rasulullah SAW sebelum daripada wafat baginda itu, ketika baginda sedang sakit, memerintahkan sahabat supaya mengambilkan lembaran kertas, lembaran dan juga pena untuk disampaikan sesuatu. Tetapi hal tersebut tak terjadi. Kerana Abu Omar kata cukup kitabullah saja. Lalu orang Syiah kata yang ini sebenarnya Rasulullah SAW nak tulis, nak nyatakan, mewasiatkan siapa pengganti sesudah baginda. Hakikatnya itu andaian golongan Syiah sahaja. Andaian golongan Syiah sahaja. Kerana apa? Kerana tidak dinyatakan pun apakah sebenarnya yang hendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kalaulah sekiranya hal ini penting, betul-betul penting, maka sudah tentu sejak awal lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang adalah hadis-hadis lain tentang keutamaan Sayyidina Ali. Contohnya hadis yang disebut hadis yang mutawatir, iaitu hadis Ghadir Khum, man kuntu maulahu fa hadza aliyun maulah, Allah mawalin man walah wa adin man adah. Kama qala, barang siapa yang aku adalah pemimpinnya, maka inilah Ali sebagai pemimpinnya. Ya Allah, tolonglah orang yang memberi wala, memberikan persetiaan kepada Ali, dan musuhilah mereka yang memusuhi Sayyidina Ali bin Abi Talib. Hadis ini bukan menyatakan tentang perlantikan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Tidak menyatakan tentang perlantikan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Kerana ada latar di sebalik peristiwa tersebut yang boleh dirujuklah dalam kitab-kitab hadis, syarah-syarah berkaitan dengan hadis tersebut. Dan banyak lagi hadis-hadis tentang keutamaan Sayyidina Ali. Jadi hadis itu termasuk dalam bab keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Apapun bagi Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi SAW bahawa perlantikan khalifah tu bukan dengan nas, tetapi melalui syura di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Buktinya ialah apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ia tidak dibantah oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali membai'ah beliau, walaupun agak lewat, tapi membai'ah beliau. Dan dia tidak melawan pun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengangkat pedang
atau senjata. Kalau betul lah itu hak beliau yang telah ditetapkan oleh nas, maka beliau adalah disebutkan Asadullahil Ghalib, sebagai singa Allah yang sentiasa menang di dalam pertempurannya, seorang yang sangat berani berkata benar. Nabi SAW kata, Al-Haqqu ma'ali. Hak itu sentiasa, kebenaran itu sentiasa bersama Sayyidina Ali. Tentu sahaja Sayyidina Ali ini akan bangkit menuntut hak dia. Tapi kenapa Sayyidina Ali tidak begitu ketika Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah? Begitu juga pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu juga pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Beliau tidak bangkit menuntut kalau betul itu adalah haknya. Sebaliknya, dia menyatakan persetiaan bai'ah kepada khalifah-khalifah yang dilantik sebelum daripadanya, Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi itu sebenarnya adalah suatu bukti yang sangat nyata atas pelantikan khalifah itu adalah melalui syura dan bukan melalui nas. Jadi orang Syiah beralasan kata itu adalah taqiyah. Taqiyah maksudnya Sayyidina Ali menyembunyikan yang sebenarnya kerana menjaga keselamatan dirinya, iaitu berlawanan dengan sifat keberanian yang ada pada diri Sayyidina Ali. Berani kerana benar tu memang sifat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Wallahu ta'ala a'lam. Itu perbincangan yang panjang. Baik, selanjutnya yang termasuk bawah perbincangan sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala ialah tentang melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bolehnya melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya di dunia pada malam Isra' dan Mi'raj. Jadi keyakinan tersebut berbeza dengan Mu'tazilah, Syiah, Imamiyah dan Ibadiyah yang berpendapat bahawa Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahawa Allah bisa dilihat di akhirat berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ini dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Jadi nas ni begitu terang dan jelas dan tidak berkehendak kepada sebarang takwil bahawa di akhirat nanti orang-orang mukmin melihat kepada Tuhannya. Jadi ayat di atas menjelaskan bahawa wajah orang-orang beriman pada hari kiamat cerah berseri-seri kerana melihat kepada Tuhannya. Ayat tersebut sangat jelas memberikan petunjuk tentang melihat Allah di akhirat. Sebaliknya orang Mu'tazilah bila dia baca ayat ni ditakwilkan ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya melihat, itu ditakwilkan dengan melihat kepada nikmat-nikmat Tuhannya di syurga. Okey. Dan takwil ni takwil yang sangat berlawanan. Baik, ayat yang kedua Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Surah Al-A'raf ayat 143. Maksudnya berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Lalu Allah SWT pun berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Jadi ayat di atas menunjukkan bahawa Allah bisa dilihat dari dua jalan. Pertama, seandainya melihat Allah itu sesuatu yang mustahil, nescaya Nabi Musa AS tidak akan memohon kepada Allah. Kerana para Nabi bukan orang-orang yang bodoh tentang sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil dan jaiz. Para Nabi ni dia yang paling faham tentang akidah. Dia paling jelas tentang akidah. Justru para Nabi tidak akan meminta sesuatu yang mustahil. Dan sudah tentu apa yang diminta oleh Nabi Musa itu adalah sesuatu yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi permohonan Nabi Musa menunjukkan bahawa melihat Allah itu adalah sesuatu yang jaiz atau harus. Kedua, dalam firman Allah, maka jika ia tetap di tempatnya, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani.
Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, makna Bukit Tursina itu tetap berada pada tempatnya sebagaimana sedia kala, nescaya kamu dapat melihatku. Jadi menjadi dalil bahawa Allah Maha Kuasa untuk menjadikan bukit itu tetap di tempatnya. Ketika bisanya Nabi Musa AS melihat Allah digantungkan atau dihubungkan pada sesuatu yang jaiz, iaitu tetapnya bukit, maka menunjukkan bahawa hal tersebut sebenarnya juga boleh untuk terjadi, bukan sesuatu yang mustahil. Kerana Allah Ta'ala sendiri kata, kalaulah bukit itu tetap di tempatnya, nescaya kau dapat melihatku. Allah Ta'ala sendiri kata, nescaya kau dapat melihatku. Artinya apa? Artinya harus untuk engkau melihat aku. Jadi ayat di sini pun secara jelas menunjukkan bahawa melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang harus hukumnya. Tidak mustahil. Kalau mustahil tak boleh langsung. Kalau wajib mesti terjadi, tak boleh tidak. Tapi kalau harus, maknanya boleh terjadi dan boleh tidak. Terserah pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dalil yang kedua. Yang ketiga, Allah SWT berfirman tentang penduduk syurga, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Surah Yunus ayat 26 yang bermaksud bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, iaitu syurga dan tambahannya. Baik, kat sini kita akan tengok apakah yang dimaknakan dengan ziyadah, tambahannya itu. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tentang balasan yang akan dilimpahkan kepada orang-orang yang berbuat baik di dunia, iaitu masuk syurga dan tambahannya. Tambahan dalam ayat tersebut ditafsirkan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah penafsiran Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim. An Suhaib radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillazina ahsanul husna wa ziyadah. فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه wahwa ziyadah. Jadi dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, iaitu syurga dan tambahannya, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Lalu Rasulullah bersabda, apabila penduduk syurga telah masuk syurga dan penduduk neraka pula telah masuk ke neraka, maka ada malaikat yang berseru, hai penduduk syurga, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah dijanjikan oleh Allah dan Allah hendak menepatinya kepada kamu. Mereka berkata, apakah itu? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan kebaikan kami? Maknanya Allah Ta'ala bagi banyak kurnia, iaitu memberatkan timbangan kebaikan kami, memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke syurga dan menyelamatkan kami dari neraka. Lalu tabir pun dibuka, maka mereka melihat Allah. Fayanzuruna ila Allah. Mereka melihat kepada Allah. Mereka tidak memberikan sesuatu yang lebih mereka cintai. Mereka tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihatnya. Itulah yang dimaksudkan dengan ziyadah, az-ziyadah atau tambahan daripada nikmat-nikmat syurga. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmizi, Al-Imam Ibn Majah, Imam Ahmad dan juga Ibn Hibban. Baik, ayat yang keempat pula Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Surah Qaf ayat 35. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Jadi penafsiran ayat yang kita bacakan sebentar ni, surah Qaf ayat 35, adalah serupa dengan ayat yang sebelumnya dalam surah Yunus ayat 26. Jadi tambahan yang dimaksudkan waladaina mazid
dan pada sisi kami ada tambahannya. Jadi tambahan dalam ayat tersebut ditafsirkan dengan melihat Allah di akhirat, dalam di mana di dalam syurga. Ini jangan kita faham bahawa Allah itu bertempat dalam syurga lalu dilihat oleh malaikat yang dilihat oleh ahli-ahli syurga di dalam syurga. Kerana ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan sekalian yang baharu, dan yang baharu ni termasuklah yang di dunia maupun di akhirat. Yang di dunia alam dunia lah. Akhirat langit dan bumi ni dunia lah. Akhirat iaitu syurga dan neraka, mahsyar dan seumpamanya, itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang baharu. Jadi Allah laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tu tidak ada satu pun yang seumpama dengannya, mukhalafatuhu lil hawadis, berbeza daripada sekalian yang baharu. Jadi ke atas Allah itu tidak ada hukum-hukum makhluk yang baharu. Cuma di sana ada keharusan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai bila kaif, yang tidak dapat kita sifatkan caranya bagaimana, bentuknya bagaimana, keadaannya bagaimana. Kerana hal tu hal akhirat yang terikat dengan hukum-hukum akhirat yang tak sama dengan hukum-hukum dunia, dan keadaan di sana hanya diketahui setelah kita masuk ke syurga. Jadi macam mana kita nak tahu bagaimana keadaan melihat Allah SWT di akhirat nanti? Maka kita usahalah untuk masuk syurga dahulu. Dah masuk syurga dah tak ada pertanyaan dah tak ada persoalan, dah tak ada perbincangan dah. Masuk syurga dulu. Masuk syurga dahulu. Cuma dalam konteks kita kat sini, ayat tu jelas dan hadis-hadis juga jelas menunjukkan bahawa melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang diharuskan oleh nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Bukan diharuskan, mana dinyatakan dalam nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dan dihukumkan harus oleh akal. Dihukumkan harus oleh akal. Jadi dalam nas dah disebutkan. Sebab tu dalam hal-hal yang berkaitan dengan sam'iyat, perkara-perkara ghaib, contohnya tentang hal ihwal akhirat, keadaan dalam syurga, keadaan dalam neraka, tentang melihat Allah SWT di akhirat. Perkara-perkara sam'iyat ni kita ambil daripada nas, daripada dalil-dalil nakli, Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan bukan dengan dalil-dalil akli. Adapun dalil-dalil akli itu fungsinya hanya hendak mengukuhkan lagi apa yang dalil nakli sampaikan. Jadi dalil akli hanya sebatas mengharuskan sahaja apa yang telah dinyatakan di dalam dalil nakli. Dan bila berhadapan dengan dalil nakli, maka apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita ialah beriman dengannya sepenuh hati, tanpa bantahan, tanpa penolakan. Baik. Jadi ayat kelima, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Surah Mutaffifin ayat 15. Jadi ayat tersebut menjelaskan tentang azab Allah kepada orang-orang kafir, iaitu tidak bisa melihat Allah di akhirat. Azab yang Allah Ta'ala kenakan pada orang kafir antaranya ialah tidak dapat melihat Allah di akhirat. Berarti orang-orang beriman dapat melihatnya. Jadi kalau orang kafir tak dapat melihat Allah, artinya apa? Mafhum mukhalafah dia. Orang beriman dapat melihatnya. Demikianlah pentafsiran para ulama salaf, antaranya Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurazi, Ibrahim As-Sa'iq, kemudian Malik Al-Majishun, Al-Syafi'i dan lain-lain. Ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian ayat-ayat yang menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman akan melihat Allah di akhirat nanti. Sedangkan hadis-hadis yang menjelaskan bahawa orang-orang yang beriman akan melihat Allah di akhirat telah mencapai darjat mutawatir dan diriwayatkan daripada jalur 21 orang sahabat Nabi SAW. Antara lain hadis berikut. Mana mutawatir ni mutawatir yang maknawi. Dan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang hal ini boleh didapati daripada jalur 21 orang sahabat Nabi. Antaranya ialah hadis berikut. An Jaririn ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa nazara ila al-qamari laylatan ya'ni al-badra faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar
لا تضامون في رؤيتي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. Nabi SAW ini diceritakan oleh Jarir bin Abdullah. Hadis diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Kami bersama dengan Nabi SAW. Lalu pada suatu malam baginda melihat bulan purnama dan bersabda. Bulan purnama. Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhanmu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini dan tidak ada apa pun yang menghalangimu ketika memandangnya. Maka jika dapat, janganlah sampai kehilangan solat subuh sebelum matahari terbit dan solat asar sebelum matahari terbenam. Maknanya solat subuh pada waktunya, sembahyang asar juga pada waktunya. Bilakah waktu solat subuh? Sebelum matahari terbit. Bila pula waktu solat asar? Iaitu sebelum matahari terbenam. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Ta'ala, maka disebutkan wasabbih bihamdi rabbika wa qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Jadi bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu tu merujuk kepada solat. Hadis di atas menunjukkan bahawa hadis ni pertama sekali ialah riwayat yang sahih daripada Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dan lain-lain. Jadi hadis di atas menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman dapat dan akan melihat Allah di akhirat nanti. Sedangkan golongan Mu'tazilah, Syiah dan Ibadiyah yang berpendapat bahawa Allah tidak dapat dilihat di akhirat menggunakan argumentasi ataupun hujah rasional. Menurut mereka, sesuatu yang dapat dilihat itu ada kalanya berupa jauhar. Jauhar kita dah bincang dah dahulu. Jauhar maksudnya benda terkecil yang tidak dapat dibahagi-bahagikan lagi. Jisim pula ialah benda yang masih dapat dibahagi-bahagikan. Atau berupa arat, iaitu sifat bagi benda seperti warna, gerak, diam dan sebagainya. Sedangkan Allah itu, kita dah belajar dalam perbincangan tentang sifat mukhalafatuhu lil hawadis, bukan jauhar, bukan jisim, bukan arat. Jadi mustahil Allah tu dapat dilihat. Itu penghujahan yang digunakan oleh para mutakallimun dari kalangan Mu'tazilah, Syiah dan Ibadiyah. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah pula menjawab terhadap argumentasi tersebut bahawa kaedah di atas berlaku dalam melihat makhluk, iaitu ada kalanya berupa jauhar. Makhluk ni ada kalanya sebagai jauhar, jisim atau arat. Sedangkan dalam melihat Allah, maka kaedah tersebut tidak berlaku kerana melihat Allah tidak sama dengan melihat makhluk. Sebab tu ulama Ahlussunnah wal Jamaah dia letakkan satu panduan, dia kata apa? Bila kaif. Benda tu berlaku, kita beriman dengannya, tapi bagaimana caranya? Tidak dapat kita ceritakan bagaimana caranya. Diceritakan kaifiatnya, tak mungkin. Tidak sama antara melihat Allah dengan melihat makhluk. Keadaan di akhirat juga tidak sama dengan keadaan di dunia. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Qaf, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup atau hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi ayat di atas memberikan penjelasan bahawa penglihatan kaum beriman di akhirat tidak sama dengan penglihatan mereka ketika di dunia. Jadi kemampuan melihat mereka di dunia juga tidak sama dengan kemampuan ketika di dunia. Jadi menganalogikan penglihatan di akhirat dengan penglihatan di dunia adalah tidak proporsional. Mana tak kena. Jadi akhirat ada hukumnya, ada keadaan-keadaan yang berbeza daripada keadaan-keadaan di dunia. Dan berkaitan dengan hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW memisalkan melihat Allah SWT itu dengan melihat bulan purnama. Jadi itu harus difahami bukan dalam erti kata Allah Ta'ala tu berkedudukan, bertempat, berarah, berbentuk sebagaimana bulan purnama yang dilihat itu berkedudukan, berarah, bertempat, berbentuk, berjarak
daripada yang melihat dengan yang dilihat. Tidak begitu, kerana bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Kerana yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW daripada hadis tersebut ialah keadaan melihat tersebut terang dan nyata dan tidak ada apa pun yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan yang dilihat. La tudammuna fi ru'yatihi. Maknanya tidak ada yang menghalang kamu ketika memandangnya. Itu maksud dia. Sebagaimana kita melihat bulan, tidak ada perkara yang menghalang kita saat kita melihat bulan purnama tersebut. Tidak ada awan, tidak ada kabus, tidak ada objek apa pun yang menghalangi kita antara bulan purnama tersebut. Jelas, terang kelihatan. Macam itulah nanti melihat Allah Subhanahu Wa Taala dimisalkan seperti itu. Maksudnya, apa yang Nabi SAW misalkan tu hanya berkaitan dengan kejelasan melihat, bukan berkaitan dengan jarak, tempat kedudukan, arah dan seumpamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk perbahasan bab yang ketiga, bahagian ketiga, yang merupakan bahagian terakhir daripada buku ini, iaitu tentang kenabian atau an-nubuwat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina wa karihna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.